Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang kembali ke channel aku. Dan kepada yang belum mengenali aku, nama aku Fit Firdaus. Okey, sebelum aku nak mulakan video aku, seperti biasa aku doakan korang semua yang sedang menonton video aku ni, insya-Allah berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan kita dan juga dimurahkan rezeki buat kita semua. Okey, so kalau korang belum lagi subscribe channel aku ni, okey, korang boleh tekan subscribe kat bawah ni dan jangan lupa tekan button like dekat sebelah tu. Okey. Dan kepada rider-rider baru ataupun driver-driver baru, okey, yang baru jumpa channel aku ni, okey, korang juga boleh tonton video-video aku yang sebelum-sebelum ni yang banyak aku hasilkan konten tentang Lala Move. Okey, kalau korang baru nak bermula, korang memang wajib untuk ada sedikit pengetahuan sebelum korang nak memulakan perkhidmatan Lala Move ni. Okey, sebelum korang nak buat side income dengan Lala Move ni, okey, nak buat secara part time ataupun nak buat secara full time, okey, korang kena tengok video aku ni. Okey. So untuk video kali ni aku lebih nak menjawab soalan lah, okey. Nak menjawab soalan yang banyak ditanyakan di ruangan komen untuk setiap video aku. Okey, so aku dah kumpulkan soalan-soalan tu dan aku akan jawabkan dekat dalam video aku kali ni. Aku dah reply komen-komen dekat dekat video-video aku tu. Okey, so mungkin apa yang aku reply tu mungkin ada yang tak faham ataupun mungkin ada yang reply terlalu pendek kan. Okey, so untuk video kali ni aku akan jawab secara lisan, secara berdepan dengan korang semua. Okey, setiap soalan yang ditanyakan. So kalau ada soalan-soalan yang sama, aku akan ambil satu soalan saja dan aku akan jawab untuk semua sekali. Okey. So kalau ada rider-rider baru ataupun driver-driver yang driver-driver baru yang nak bermula, insya-Allah benda ni yang bakal menjadi satu manfaat kepada korang, satu panduan kepada korang. Okey. Seorang tanya dan orang lain pun akan dapat manfaat daripada situ. Okey. So stay tune video aku lepas ni. Jom. Okey, sebelum tu aku nak beritahu, aku dah kumpulkan berpuluh-puluh soalan. Okey, so dalam video aku ni aku nak jawab semua soalan tu lah. Okey, so orang cakap apa, kalau ada soalan yang sama tu, aku hanya ambil satu soalan saja. Okey, dan aku akan wakilkan soalan tu untuk yang bertanya, yang lain-lain yang bertanya soalan yang sama tu. Okey, so soalan pertama daripada Amirul Ya'denan. Okey, dia tanya dekat sini. Assalamualaikum bang, nak tanya. Waalaikumsalam. Untuk Lala Move yang pakai kereta, fare dia beza tak dengan yang pakai motor? Takut juga kalau pakai kereta, fare dia sama dengan yang pakai motor. Biasa fare untuk kereta paling rendah berapa? Okey, dia tanya pasal tambang. Berapa harga yang paling rendah untuk kereta? Okey, kalau tak silap saya, dalam 5 ke 6 ringgit macam tu lah. Okey, sebab saya dah lama tak buat pakai kereta ni. Dah 2 bulan, dah kot 2-3 bulan macam tu lah. Dah tukar pakai motor. So dah lupa dah sebenarnya tambang paling rendah untuk kereta. Kalau tak salah 5-6 ringgit. 6 ringgit ke berapa? Okey, betulkan balik kalau saya salah. Lepas ni insya-Allah saya akan tukar pakai kereta balik lah. Okey, dah jemu pakai motor, pakai kereta pula. Okey, nanti dah jemu pakai kereta, tukar balik pakai motor. Okey, so soalan seterusnya daripada The Adriana Family. Okey, salam, akan nak tanya, Lala Move ni ada timing macam Speedy Borzo tak? Okey, baru juga nak buat part time. Contoh ambil order terus pergi pick up waktu dia and hantar secepat yang boleh. Okey, dia tanya pasal timing. Okey, Lala Move ni sebenarnya tak ada timing sebenarnya kak. Dia cakap apa? Kita kena completekan order tu, okey, dalam masa lebih kurang 1 jam lah. Okey, 1 jam dan ke bawah lah. Okey, kalau lagi cepat lagi bagus sebenarnya. Okey, dia tak ada letakkan timing. Okey, 30 minit mesti sampai dekat customer, ataupun 1 jam mesti sampai dekat customer. So kita kena arrange kita punya masa tu dalam tempoh 1 jam tu mesti sampai dekat customer. Ataupun kalau lewat sikit, kalau customer tu call tanya kita beritahu lah, mungkin jalan jam ke, ataupun mungkin kita ada masalah tengah jalan ke kan, ataupun hujan ke kan, yang naik motor tu. Okey, so kita kena beritahu lah dekat customer pukul berapa kita estimate boleh sampai dan nak hantar barang tu. So kalau tanya pasal timing, Lala Move ni tak ada letakkan timing. Okey, pukul berapa kita wajib untuk sampai, tapi mesti complete dalam masa 1 jam lah. Okey, so seterusnya, okey, daripada Muammar Izzat. Okey bang, nak tanya, kalau ditulis paid by cash tu, maknanya kita dapat duit tu terus lah kan? And siapa yang akan kasih duit? Receiver atau deliver? Okey. Dia bergantung kepada siapa yang nak buat pembayaran tu. Okey, korang boleh tengok dekat sebelah ni. Contohnya, okey, kalau receiver tu letakkan paid by cash tu dekat dekat atas, okey, maknanya receiver tu sender tu yang akan bayar sebenarnya. Okey.
Dan kalau diletakkan paid by cash tu, okey, dekat bawah, maknanya receiver tu, okey, yang menerima barang tu yang akan bayarkan dekat kita. Sender ataupun receiver lah, okey. So bergantung kepada paid by cash diletakkan dekat mana. Tapi tak boleh follow tu juga. Kadang-kadang diletakkan cash paid by cash tu dekat bawah. And then kita yang kena tanya dekat orang yang hantar tu ataupun sender tu siapa yang nak bayar. Okey, macam saya akan tanya dulu siapa yang akan bayar untuk harga tambang ni. Adakah kena collect fare dekat sini ataupun kena ambil dekat masa drop off nanti. Kadang-kadang customer ni dia terlupa yang dia sebenarnya kena bayar dekat situ, dia dah standby duit, tapi macam bila kita tak tanya dia terlupa. So dia akan jadi masalah lah bila kita pergi hantar nanti dan kita minta duit tu dekat penerima tu. Okey, dia ingat yang penghantar tadi dah bayar, tapi sebenarnya dia belum bayar. Sebab itulah kita kena rajin bertanya. Okey, tak boleh tengok, bergantung juga dekat siapa yang bayar tu, paid by cash tu dekat mana. Okey, so seterusnya daripada Hakim Arif. Salam Fik, nak tanya. Waalaikumsalam. Kalau dalam wallet boleh transfer kat dalam account bank tak? Contoh dalam wallet dah terlampau banyak dan kita pula nak guna cash. Of course lah boleh transfer kan. Okey. Kalau tak boleh transfer, mestilah orang tak nak ambil kan job wallet tu. Okey, boleh transfer. Okey, boleh transfer. Kalau nak guna cash, boleh transfer. Okey. So kumpul banyak-banyak, okey, dan bila nak perlukan cash, okey, transfer ataupun terus saja bank in dekat dalam request untuk Lalamove bank in dekat dalam kita punya account lah. Okey. Seterusnya daripada Average Life. Okey, salam bro, nak tanya. Waalaikumsalam. Fare Lalamove ni ditentukan Lalamove ataupun customer tu yang buat offer. Okey. Tambang Lalamove ni ditetapkan oleh company sebenarnya. Okey, so customer tak ada hak untuk nak tentukan berapa harga tambang untuk pergi ke satu destinasi tu. Okey. So kalau harga yang ditetapkan tu agak mahal waktu tu, dia mungkin akan cari app lain ataupun dia mungkin akan cari waktu lain untuk nak hantar. Okey, kalau dia rasa harga berbaloi dan dia akan buat order waktu tu. So harga ditentukan oleh Lalamove, bukan customer. Okey. Seterusnya daripada Haziq Ika. Okey, salam bro. Waalaikumsalam. Limit order sekali pick up berapa order boleh jalan? Okey, based kepada saya punya experience, saya pernah buat 3 order sekali jalan. Okey, maknanya kita ambil order yang satu arah yang sama. Okey, satu jalan yang sama lah. Okey. So, limit paling maksimum adalah 3. Kalau nak slide lagi lepas tu dah tak boleh dah. Kalau nak slide 4 order dah tak boleh dah. Dia akan suruh kita completekan first order dengan second order dulu. First order dulu lah. Okay, kita kena completekan dulu and then baru kita boleh tambahkan lagi satu lagi job untuk untuk limitkan 3. Okay. So satu jalan ataupun sekali satu job tu, okay, satu jalan, okay, kita boleh ambil 3 job paling maksimum ataupun limit dia. Okay. Okey, selanjutnya daripada Azman Alias, bro, kalau dah dapat job, kita call untuk cancel, so ada efek ke driver ke? Okey. Kalau kita call customer untuk kita cancel job tu, ada efek ke driver lah, okey, ke rider. Okey, based pada saya punya experience juga, okey, saya pernah call customer untuk cancel. Waktu tu saya ada emergency dan saya kena balik, and then waktu tu juga saya minta customer cancel job tu. Efek dia mungkin daripada segi rating kita lah. Okay, rating kita mungkin akan drop sikit lah. Okay, walaupun walaupun customer yang cancel order ataupun kita minta CS yang cancelkan kita punya order, dia akan tetap efek dekat kita punya rating macam tu. Okay, seterusnya Faizal Kimi, biasanya kena top up berapa bro sebelum mula dapat job? Okay, sebelum nak memulakan kerja sebagai Lalamove ni, tak kisahlah sebagai driver ataupun sebagai rider, minimum korang kena top up adalah RM20 paling rendah lah. Okey, paling rendah. Dia tak ada RM15, tak ada RM10. Okey, dia kena top up paling rendah RM20. Okey, barulah korang boleh ambil job-job yang cash. Okey, kalau contoh dekat dalam akaun Lalamove tu dah negatif ataupun kosong, dah tak ada kredit dekat dalam tu, so korang tak dibenarkan untuk ambil job cash. Okey, kena ambil job wallet saja untuk top up balik dekat dalam korang punya akaun Lalamove. Akaun Lalamove tu untuk Lalamove ni tolak dia punya commission lah. Okey, so kalau dekat dalam akaun tu kosong ataupun negatif, so job cash korang tak boleh ambil. Okey.
So minimum top up RM20. Peza kini. Alright, so seterusnya daripada Emily Yen. Bang, nak tanya, tol dan parking driver yang kena tanggung ke? Betul, tol dan parking adalah under driver sebenarnya. Okay, so that's why lah masa saya buat kereta hari tu kan, okay, saya kurang lalu tol sebenarnya untuk mengelakkan benda-benda macam ni lah. Okay, kena bayar tol. Okay, dan cakap apa, saya akan parking tu pun kau boleh cari tempat-tempat yang cakap apa, yang boleh untuk kita parking sekejap lah, untuk kita pergi ambil barang ataupun drop off barang. Okay, so kalau misalnya kena juga lalu tol, kena juga bayar untuk parking, dan kita tak boleh untuk nak claim benda tu dekat customer. Okay, sebab kalau kita claim dekat customer, takut customer tu akan buat report dekat Lalamove, dan Lalamove boleh untuk ban account kita lah. Okay, risiko untuk kena ban tu sangat tinggi. So cakap apa, fare yang dibagi tu ataupun tambang yang dibagi tu, cakap apa, itulah yang dah pun termasuk dengan kita punya tol, dengan kita punya parking sebenarnya. Okey, seterusnya daripada Kimi TTJ. Okey, bos nak tanya, kereta atas 10 tahun boleh bawa Lalamove ke? Macam mana nak daftar, saya buat part time. Okey, kereta atas 10 tahun pun boleh untuk daftar sebagai Lalamove. Okey, kalau kita tengok dekat atas jalan sekarang ni pun, kereta-kereta yang ada pasang stiker Lalamove ni pun macam apa, kereta yang atas 10 tahun. Contoh kereta-kereta kereta Kancil, kereta Saga, Iswara, Saga lama tu lah kan, Iswara, ada macam-macam lagi lah. Okey, so kalau kereta tu still boleh jalan, okey, maknanya still lah kita boleh buat Lalamove. Dia bukan macam e-hailing yang memerlukan kereta 10 tahun ke bawah. Okey, so nak menghantar barang ni tak perlu untuk kereta yang 10 tahun ke bawah. Kereta lama yang 10 tahun ke atas pun still boleh pakai lagi. Okey, so macam mana saya nak daftar? Okey, daftar mudah je, pergi dekat Google Play Store kan, okey, dan download app dekat sana dan daftar dekat dalam apps tu. Okey, dan kemudian ikut arahan lah. Okey, dan cakap apa, nanti dia akan suruh untuk masuk dekat kelas online dekat sana. Okey, untuk korang lebih memahami dulu tentang macam apa, selok-belok sebelum nak memulakan kerja sebagai Lalamove ni lah. Okey, so selanjutnya daripada KH Wong nak tanya, bro, kereta ada stiker, adakah senang dapat order daripada kereta yang tak ada stiker? Okey, macam ni, saya pun tak pernah lagi pasang stiker Lalamove tu. Okey, macam hari tu saya buat job yang saya buat vlog tu kan, yang pakai kereta tu, actually kereta saya tak ada stiker sebenarnya. So adakah senang nak dapat order? Dia orang cakap apa, dia bukanlah orang cakap apa senang nak dapat order ke ataupun susah nak dapat order. Dia macam tengah-tengah. Ada yang senang dapat, ada yang susah dapat. Ada yang minta dalam kits, dan ada yang cakap apa, kita slide tu senang dapat. Dia tengah-tengah lah, susah dapat dan senang dapat. Dia macam satu job tu kita dapat, and then lepas tu selang 2 job keluar dalam kit, lepas tu dapat balik kan. Lepas tu tak dapat, macam tu lah lebih kurang. So kalau macam pasang stiker ni pun ada juga yang saya dengar dia still minta dalam kit. So tak sure itu kena tanya dengan company, dengan CS balik. Sebab ada yang pasang stiker pun susah nak dapat job sebenarnya. Betul tak? Okey, komen sikit yang pasang stiker, betul tak? Pernah pasang stiker tapi still minta dalam kit juga. Okey, so tak sure lah, benda ni kena tanya dengan CS. Okey, seterusnya. Okey, daripada Poji CQ, kalau kat Sabah boleh guna ke apps ni? Kira nak try juga. Kat Sabah belum masuk lagi. Okey, kat Sabah belum sampai lagi perkhidmatan Lalamove ni. Okey, sebab dekat Malaysia ni hanya ada 5 tempat je. Okey, Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Johor dengan Penang. Okey, dan tempat-tempat lain tu insya-Allah mungkin dalam proses untuk nak masukkan perkhidmatan tu dekat sana. Okey, insya-Allah mungkin soon akan masuk. Okey, seterusnya daripada Son Keng Eng. Okey, jika sampai pick up barang punya tempat dan sudah ambil barang untuk hantar, adakah kita hendak tekan butang barang sudah pick up? Okey, bila kita dah sampai dekat tempat customer tu, okey, bila barang dah pun kita ambil, dah masuk kat dalam kereta ataupun kita dah ambil masukkan dekat dalam motor, dekat dalam bag kan, okey, so kita kena slide arrive at the pick up point. Okey, arrive at the pick up point, and then dia akan keluar maps lah untuk kita nak pergi hantar ke tempat drop off. Okey, so memang wajib untuk kita slide arrive at the pick up point tu. Okey, untuk kita alertkan dekat customer bahawa barang tu kita dah ambil, dan dah pun orang cakap apa, kita tengah ongoing job tu, memang kita tengah on the way nak pergi hantar. So wajib untuk slide arrive at the pick up point. Okey, selanjutnya daripada Mantul, bang, untung collect cash atau bayar online? Sebab saya nampak bayar masuk wallet ni dia potong komisen Lala kan. Kalau cash macam mana pula bang? Okay, dia sama je sebenarnya.
Kalau kita ambil job cash ataupun job wallet pun tetap akan potong kita Lala punya commission. Okey, contohnya kalau kita ambil job wallet lah, okay, kita cerita job wallet dulu. Kalau kita ambil job wallet, okey, job yang masuk secara secara online yang masuk dekat dalam akaun Lalamove kita. Okey, so kita tak perlu untuk nak fikirkan tentang commission lagi dah. Okey, so Lalamove akan tolak dekat dalam kita punya akaun tu lah. Okey, berbanding kalau job cash, okey, kalau dekat dalam akaun kita negatif ataupun tak ada top up dekat dalam tu, so kita dah tak boleh ambil job cash lagi. Okey, kalau contohnya kita top up balik dekat dalam kita punya akaun Lalamove tu, okey, so Lalamove akan tolak dia punya commission dekat dalam akaun Lalamove yang kita top up tadi tu, yang RM20 tu. So dia akan makanlah dalam 21% macam tu. So tu beza dia. Okey, kalau dekat dalam akaun kita tak ada top up ataupun kosong negatif, so kita tak boleh ambil job cash. Kalau kita ambil job wallet, dia tak kisah kita ada top up ke tak ada top up, still kita boleh ambil lagi job tu. Berbanding job cash lah. Okey, kalau tak ada top up dalam tu, Lalamove tak bagi untuk kita ambil job tu. Okey, so seterusnya daripada Nur Adila. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Yang RM25 tu bayar pakai online bank in kan? So online banking saya problem. Jadi nak bayar RM25 tu dekat mana? Sebab saya newbie. Tak berapa tahu sangat. Okey. Dia tanya nak bayar depo lah. Okey, nak bayar deposit untuk sebelum nak start buat Lalamove ni. Okey. Macam saya itu, saya bayar pakai online transfer. Saya rasa ramai juga yang buat macam tu. Tapi kalau ada masalah tentang bank account ni, saya pun tak sure juga macam mana. Mungkin boleh check dengan CS ataupun call CS, tanya dia macam mana untuk kita nak buat pembayaran ni. Mungkin dia akan bagi dia punya account number ke untuk kita bank in dekat sana, ataupun boleh pergi ke HQ Lalamove dan terus buat pembayaran dekat sana pun boleh juga rasanya. Okey, sebab kalau yang ada masalah account problem ni, tak sure macam mana nak buat pembayaran tu. Okey, kena confirmkan balik lah dengan CS ataupun check dekat CS dekat dalam apps tu. Okey, seterusnya daripada ZAV10. Okey, bro full time Lalamove driver ke? Tak, saya buat part time je. Adli Hamra, ada tips tak nak buat hari Sabtu? Sebab hari Sabtu susah betul dapat job. Tak sempat slide dah hilang job besar-besar. Okey, tips nak buat hari Sabtu ni, dia kena start awal pagi lah. Dia kena start awal pagi. Sebab awal pagi macam apa, hari Sabtu ni banyak bisnes ataupun banyak kedai-kedai yang buka secara half day lah. Okey, buka sampai tengah hari, sampai pukul 1, pukul 2 macam tu dah tutup. Okey, sebab Sabtu ni banyak yang buat yang half day. Jadi kita start pagi. Okey, start pagi sampai tengah hari tu, insya-Allah kita mungkin dah dapat dalam RM50-60 ataupun RM100 macam tu dah boleh dapat sebenarnya. Okey, so macam apa, ditanya dekat sini tak sempat nak slide, dah hilang job besar. Okey, itu tak boleh nak buat apalah. Itu kita kena cepat lah. Okey, kena cepat untuk nak rebut job besar. Sebab job besar ni bukan saja kita yang minat, malah ramai lagi driver dan rider yang minat job yang besar macam ni kan. Siapa tak nak kan, sekali pergi hantar dah dapat RM30, RM40, RM50 kan. So nak kena standby lah. Okay? Kita kena standby betul-betul dekat depan kita punya app tu. Bila masuk je tekan dan slide. Okay? Kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan dapat job tu. Alright, so seterusnya daripada Khairul Anwar. Nak tanya, kalau saya drive kereta, boleh ke saya ambil job motosikal? Okay. Kalau buat Lalamove pakai kereta, job motor pun akan masuk. Tapi kalau buat motosikal, job kereta tak akan masuk lah kan. Okay. So, kalau rasa job tu berbaloi untuk kita nak pergi hantar dekat tempat tu, korang boleh ambil. Okay. Macam saya buat Lala pakai kereta hari tu, waktu tu saya dah nak balik, saya still juga ambil job yang hantar guna motor. Okay. Sebab kita dah nak balik, kita dah nak sehala ke jalan tu. So, tak kisahlah. Okay. Kalau rasa berbaloi, boleh ambil. Kalau rasa tak berbaloi dan tak kena dengan tambang tu, okay, just leave it. Dia bagi job motor yang ambil. Okay. Dia bergantung pada kita lah. Okay. Kalau kita rasa berbaloi, kita ambil. Dan rasa tak berbaloi, jangan ambil. Okay. Seterusnya daripada Ricky Deal. Okay. Bang, boleh ke buat Lalamove driver kalau lesen masih P? Okey, lesen masih P, boleh untuk buat Lalamove. Jangan lesen L sahaja, kan? Lesen P masih boleh buat Lalamove lah. Okey, Samju Y Suku
NVX990. Nombor plate dia ke apa tu. Okey bro, wajib ke tampal stiker Lala Move ni di kereta? Okey, tampal stiker ni dia optional, tak wajib sebenarnya. Okey, kalau nak tampal boleh, tak nak tampal pun boleh. Kan? Tapi kalau tampal tu dia akan bayarlah dia dia punya insentif untuk pasang stiker tu dekat kita setiap bulan. So kalau tak nak pasang tu terpulang pada kita juga. Okey. So dia cakap apa? Dia pilihan sama ada nak pasang ataupun tak nak pasang, boleh. Okey, seterusnya daripada pendek nama dia. Nak tanya kalau contoh kita dah ambil job tapi lepas call tengok barang tu besar sangat dan kita tak nak ambil, boleh cancel ke? Boleh sebenarnya. Okey. Kalau contoh kita dapat order and then kita tak tahu dia nak hantar apa kan, dan kita pun pergi pick up. Bila sampai dekat tempat pick up, barang tu tiba-tiba terlalu besar ataupun tak boleh muat dekat dalam kita punya kereta ataupun kita punya motor ataupun apa kenderaan yang kita pakai lah. Okey, dia kena order kenderaan yang lebih besar. Okey, so kita boleh untuk minta customer tu cancel dan order kenderaan yang lebih besar lah, ataupun kita chat dengan CS dan beritahu masalah yang kita hadapi tu. Okey, so CS akan bantu kita untuk cancelkan order tu. Okey, seterusnya daripada Cawan Wi-Fi. Salam bro. Waalaikumsalam. Nak tanya, saya punya wallet top up dah lama tak reload, kosong, tapi job cash masih masuk juga. Okey, macam mana tu ya? Ke ada glitch ke macam mana? Okey, dia bukan glitch. Dia macam ni, kalau akaun kita tu negatif ataupun cakap apa, tak ada top up atau kosong dekat dalam tu, job cash ni akan masuk. Semua job akan masuk dekat dalam kita punya apps, tapi dia ada letakkan lah. Okey, dia letakkan lah. Okey, dia ada letakkan jurang dia dekat situ kan. Okey, dia letakkan jurang macam ni. Okey, kalau akaun kita tu kosong ataupun negatif, kita tak boleh ambil job cash. Memang kita boleh nampak job cash tu masuk, tapi bila kita nak tekan, dia akan suruh kita top up dulu. Okey, lepas kita dah top up akaun tu, barulah kita boleh ambil job cash. Melainkan job wallet lah. Okey, kalau job yang masuk dekat dalam akaun Lala Move kita ni, kita tak payah nak top up pun tak apa. Okey, sebab Lala Move akan ambil commission dekat akaun wallet kita tu. Okey, so ada beza dia tu. Okey, seterusnya Syakiri Bujal. Bang, nak tanya kalau ada barang mencurigakan macam mana ya? Contohlah kita tak minta, mana tahu ada tokan dadah yang guna khidmat Lala Move ni kan. So macam mana kita nak buat ya? Ada tips tak? Okey, so kita tak ada hak untuk kita nak tanya dekat penghantar tu ataupun dekat customer tu barang apa yang dia hantar ni. Okey, kita tak ada hak untuk nak buka, nak check barang apa yang dia nak hantar. Okey, mungkin ada yang pernah terkena sebelum ni tapi kita tak tahu kan. Okey, terkena tu maksudnya bukan pergi hantar tu dan orang cakap apa, kita terkena tangkap ke apa kan. Tak, mungkin kita pergi hantar tu dan barang tu memang betul dadah dan kita tak tahu, dan kita pergi hantar dan kita hantar tu dengan selamat. Okey, so itu bukan under kita lah. Okey, itu bukan under kita untuk nak check barang tu. Okey, so misalnya terjadi kita pergi hantar barang tu, cakap apa, barang tu dadah. Okey, seperti apa yang Syakiri Bujal ni cakap, barang tu memang betul dadah dan kita kena tahan dekat tengah jalan dan polis check semua, tiba-tiba cakap apa, barang tu membuktikan betul dadah dan kita kena tahan. So kita boleh tunjuklah bahawa kita tengah on apps kan. Kita tunjuk dekat polis tu kita tengah on apps Lala Move ni dan nak pergi hantar dekat customer. So cakap apa, kita juga boleh chat dengan CS. Okey, dan beritahu tentang masalah yang kita hadapi ni lah. Okey, so untuk nak check barang customer tu bukan hak kita lah. Okey, kita hanya ambil dan hantar sahaja. Okey, selanjutnya daripada Guan Gunners. Okey, call customer tu free ke bang? Ke kita kena top up sendiri? Okey, call customer under kita lah. Okey, sama ada yang pakai internet tu bayar setiap bulan ataupun cakap apa, top up sendiri. Okey, so call customer tu memang under kredit kita. Ahmad Numan, assalam bang. Macam mana nak tukar nombor phone dekat Lala Move? Sebab saya nak tukar tak dapat nombor kod dia. Okey, nak tukar nombor dekat Lala Move ni, dia kena chat dengan CS lah. Okey, dia kena beritahu CS, untuk CS tukarkan nombor telefon yang lama kita ni, okey, kepada nombor telefon yang baru dekat dalam sistem dia orang. Okey, kita tak boleh nak buat sendiri benda tu. Okey, kita minta dia orang untuk tukarkan dekat dalam sistem nombor telefon kita. Okey, daripada Afif Fahmi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Berapa banyak order ataupun berapa banyak yang kita nak target income sehari tu terpulang pada kita lah kan. Okey, dia terpulang pada kita juga sebenarnya. Betul, terpulang juga pada kita berapa yang kita nak pada hari tu kan. Okey, sebenarnya kita boleh set dekat depan sebelum kita nak start app Lala Move kan. Okey, dia ada letakkan berapa goal yang kita nak hari ni, berapa target goal yang kita nak hari ni, berapa target income yang kita nak hari ni. So kita boleh set dekat situ. Okey, hari ni aku nak RM200, hari ni aku nak RM150, hari ni aku nak RM100. Okey, so kita boleh set lah dekat situ berapa target income yang kita nak. Okey, dan kita kejarlah. Okey, kita kejarlah target yang kita dah pun set kan dekat situ.
Okay, so terpulang kepada masing-masing lah. Kalau korang rajin buat lebih, dapat lebih kan. Kalau korang macam nak buat santai-santai, dapat pun lebih-lebih kurang je, okay, buat santai-santai, tak ada masalah. Okay, so Nasyatun Alisha, okay, kalau malam selalunya banyak tak orang memerlukan Lalamove ni? Okay, kalau malam dia agak kurang sikit. Okay, kalau macam saya malam, saya dah jarang, saya dah malas nak pergi ke tempat-tempat yang jauh, okay, nak ambil job-job yang besar sebenarnya. Sebab bila pergi tempat-tempat jauh ni ataupun job-job yang besar ni, kemungkinan untuk nak balik kosong tu memang sangat tinggi lah. Okay, so waktu malam ni ataupun waktu petang bila nak dekat maghrib tu, saya akan cari job yang sehala ke arah rumah lah, okay, yang yang menuju ke jalan balik ke rumah. So waktu-waktu malam ni order pun dah agak kurang, okay, dan banyak kedai ataupun bisnes yang dah pun ditutup. So boleh kalau nak try, okay, boleh kalau nak try, tapi dia dia agak sunyi sikit lah malam ni. Mungkin akan tunggu dalam seminit, 2 minit ataupun 5 minit, 10 minit mungkin akan muncul sekali 2 job kan. Okay, so kalau yang buat part time waktu malam tu boleh lah kan, nak layan-layan sikit-sikit waktu malam tu. So kalau yang yang memang pagi buat dan malam masih nak buat pun boleh cuba tengok, okay. Malam kadang-kadang ada tempat yang okey, kadang-kadang ada tempat yang sunyi. Kena tengoklah tempat mana. Okey, selanjutnya daripada Muhammad Zulhazmi, Lalamove pun kena ambil lesen PSB juga ke bang? Okey, Lalamove tak ada lesen PSB. Okey, kalau ada pun GDL lah, okey, kena ambil GDL. Itu pun yang bawa van, yang bawa lori lah kena ada lesen GDL. Tapi yang bawa pakai motosikal, yang bawa pakai kereta ni tak perlu untuk lesen GDL semua tu. Okey. Dah apatah lagi lah PSV ni. PSV ni untuk kita nak bawa e-hailing. Okey, bawa penumpang memang perlu PSV. Tapi kalau nak bawa barang ni, kalau kereta, kalau motor tak perlu untuk PSV semua ni. Okey, daripada Anno. Area Kelang Shah Alam ada job ke Lalamove ni? Okey, alhamdulillah area Kelang dan Shah Alam yang saya pernah buat sebelum ni, alhamdulillah ada job dekat sana. Okey, maknanya kalau pergi ke tempat-tempat dekat sana ni, orang cakap tak adalah orang cakap balik dengan tangan kosong. Orang cakap tak adalah orang cakap tunggu terlalu lama. Orang cakap ada jugalah job tu, walaupun tak sempat kita nak drop off lagi, masuk job-job lain, sebab kawasan Kelang ni pun kawasan hotspot juga. Banyak bisnes-bisnes dekat sana yang memerlukan penghantar Lalamove ni. So dekat kawasan-kawasan sana, Kelang dan Shah Alam ni, alhamdulillah ada banyak job dekat sana. Kena pandai pilih tempat lah. Kalau tempat tu kalau rasa sunyi, dan tukar pergi ke tempat lain. Okey, cari tempat lain dan cari job dekat kawasan-kawasan lain. Okey. Okey, sebenarnya daripada Muhammad Iqbal, kalau guna kereta ayah boleh ke? Boleh. Guna kereta ayah ataupun guna kereta isteri ataupun guna kereta suami, guna kereta adik, guna kereta abang pun boleh untuk buat Lalamove ni. Okey, selanjutnya daripada Azhar Arifin, setiap kali job masuk kita perlu approve dulu atau dia memang auto masuk job kita? Okey, Lalamove ni dia bukan macam sistem company lain. Okey, Lalamove ni kita boleh untuk pilih ataupun kita tentukan sendiri job mana yang kita nak. Okey, kalau kita berkenan dengan job tu ataupun kita minat dengan job ataupun harga yang ditawarkan tu, okey, kita boleh ambil dan select job tu lah. Okey, kalau macam kita tengok harga ni terlalu rendah, tak berbaloi, okey, so kita just leave it lah. Okey, tunggu untuk order-order yang seterusnya lah. Okey, order-order yang lain. So untuk Lalamove ni kita boleh untuk pilih job dan tak ada auto accept. Okey, Fika Fizul, kenapa area Pahang ni tak ada langsung job Lalamove masuk? Okey, area Pahang belum lagi masuk perkhidmatan Lalamove dekat sana. So that's why lah dekat area Pahang ni macam masih lagi tak ada perkhidmatan Lalamove tu. Okey, sebab saya dah beritahu tadi, okey, Lalamove ni hanya ada dekat Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Penang dan juga Melaka. So selain daripada 5 tempat ni, dekat tempat-tempat lain tu masih lagi dalam proses untuk nak masukkan lah. Okey, so insya-Allah mungkin akan datang akan masuk. Aiman Nasyad, okey, salam tuan, area Melaka okey tak? Okey, area Melaka saya tak sure sebab saya tak pernah buat lagi area Melaka ni. Saya banyak buat area Kuala Lumpur dengan Selangor lah, ataupun pendek kata dekat Lembah Kelang ni lah. Okay, dekat kawasan-kawasan luar ni saya tak pernah cuba buat lagi. Mungkin insyaAllah satu hari nanti saya akan pergi ke sana. Mungkin kita akan buat blog dekat Melaka pula tu kan, mana tahu. Okay. Okay, selanjutnya daripada Fikri Hisham. Tuan, kalau kita daftar kereta boleh ke buat guna motor? Tanya je. Okay, kalau pakai kereta and then boleh ke kita ambil motor and then kita pergi buat job? Okay, dia sebenarnya macam ni. Kalau kita dah daftar kereta, okay, dekat akaun kita, and then kita ambil pakai motor, risiko untuk kita kena ban tu memang sangat-sangat tinggi lah. Takut untuk merisikokan akaun kita. Okay, sebab customer ni, dia order dia order dekat dalam sistem dia, and then kita pergi ambil job tu, and then dekat dalam sistem dia tulis kereta, and then kita sampai motor kan, dia tengok pula nombor pelik yang lain sebab dia
Mungkin dia takut yang sampai tu mungkin orang lain kan, ataupun mungkin driver-driver ataupun rider lain yang nak ambil job tu. Sedangkan dekat dalam app dia kenderaan dia lain. So cakap apa, kalau kita pandai deal dengan customer, boleh kita pandai deal dengan customer, ataupun kita beritahu customer kereta rosak ke, ataupun kereta accident ke kan, boleh. Tapi saya tak cadangkanlah buat macam tu, sebab takut sebenarnya, takut kena ban tu. Takut kena ban tu sangat tinggi lah. Kalau kena ban tu lagi teruk, lagi nak buat job semua dah tak boleh kan. So kalau dah daftar kereta tu, pakai kereta lah. Okay? Kalau pakai motor, kalau daftar pakai motor, itu je. Kalau nak tukar, tukar kenderaan. Okay? Daripada kereta boleh tukar pakai motor. Okay, seterusnya daripada Haris. Bang, macam mana nak tukar motor ke kereta masa register ambil motor, lepas tu nak tukar ke kereta. Okay, ada saya buat video dia dalam channel saya ni. Okay, boleh cari balik. Okay, macam mana cara untuk nak tukar kereta ke motor. Tengok video tu senang je. Okay, dan follow segala step-step yang dah pun saya tunjukkan dekat sana. Muhammad Hafiz Abdul Rahim. Bos, bila kita dah select job tu, kita kena contact dengan customer dulu ke? Atau pick up barang? Ke kita boleh pergi ambil terus kat location pick up? Okay, so benda ni macam saya, dulu saya rajin lah call customer ni kan, untuk nak confirmkan apa yang dia nak hantar, pick up semua dekat mana kan. Tapi bila dah lama-lama ni, dah macam malas lah sebenarnya nak call ni kan. Okay, terus pergi ambil je, okay? Pergi dekat tempat untuk ambil barang tu, dan terus pergi hantarlah kan. Kalau nak call customer dulu pun boleh, untuk kita nak confirmkan betul-betul okay, dekat mana dia nak ambil, dan barang apa yang dia nak hantar kan. Boleh je. Kalau nak call dulu pun boleh, nak terus pergi ambil pun boleh juga, terpulang pada kita lah. Okay? Kalau macam style saya dah tak call, saya terus pergi ambil. Okay, daripada One Tank Studio. Bang, kalau Lalamove driver, kalau Lalamove drive kereta punya, kena bayar depo berapa pula, dan lelaki dia kena bayar berapa dan dapat apa? Okey, untuk Lalamove kereta kita kena buat deposit RM25. And then lelaki dia kita tak payah bayar. Okey, company akan bayarkan dekat kita, dan dia akan minta kita pergi ke HQ lah untuk dia pasangkan stiker tu. Okey, so setiap bulan dia akan bayarlah insentif ataupun insentif lah kan, insentif untuk kita pasang stiker tu. So kita akan dapatlah setiap bulan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan. So tak ada apa yang kita nak kena bayar dekat Lalamove. Okey, kecuali yang depo lah, depo kena bayar RM25. Okey, sebenarnya daripada Luncai nak tanya, kalau job motor memang kena pick up dekat pintu ke pick up kat lobby je? Okey, dia bergantung kepada permintaan customer sebenarnya. Okey, kalau kita buat job motor ni, ataupun kita buat Lalamove pakai motor ni, okey, kalau customer tu suruh minta untuk kita buat door to door, okey, kita tak ada hak untuk nak menolak benda tu. Memang kita wajib untuk buat door to door untuk motor ni. Sebab motor ni macam apa, dia senang parking kan. Okay, senang parking. So kalau macam customer tu duduk rumah flat, rumah apartment, rumah kondo, okey, kalau dia minta kita naik ke atas, memang kita kena wajib untuk naik ke atas dan pergi ambil barang tu. Okey, dan pergi hantar pun kalau rumah yang apartment, kondo juga, okey, kita kena naik ke atas kalau dia minta kita naik lah. Okey, kalau kita call customer tu and then dia cakap kita tunggu dekat lobby je, itu tak ada isu lah, itu tak ada masalah lah kan. Okey, kita tunggu dekat lobby dan dia akan turun hantar dekat kita. So make sure deal dengan customer dulu lah. Okay, nak pick up tu dekat mana. Daripada Nur Safwan, bro, saya dah daftar Lalamove Rider, dan kita kena nak start apps, kena payment 100 RM25 masuk wallet, lagi RM75 tak tahu ke mana. Bro, kena situasi macam saya tak? Okey, macam saya punya akaun saya dah lama buka. Okey, tahun 2019 dulu. So tahun 2019 dulu dia tak ada depo-depo semua macam ni kan. Saya terus masuk kelas, and then lepas tu aktifkan saya punya app dan terus boleh buat job lah, top up dekat dalam tu dan terus buat job. Kalau macam sekarang ni memang kena buat deposit dan kena bayar RM100 kan. Okey, so dia macam ni. Kalau kita bayar RM100 ni, okey, kita bayar RM100 ni, RM25 ni dia akan tolak untuk sebagai kita punya deposit dekat dalam tu. Okey, dan dia akan bagi balik lepas kita dah tak nak bawa lagi dalam Lalamove, dah nak tutup akaun, dia akan bagi balik lah RM25 tu. Okey, dan RM75 ni adalah duit untuk kita beli beg. Okey, duit untuk beli beg ni memang memang kita tak boleh nak dapat balik lah duit tu, dan kita akan dapat beg. So beg tu yang akan kita gunakan untuk kita nak buat job, untuk motor lah. Okey, so kita bayar 100, 25 deposit dan RM75 lagi untuk beg sebenarnya. Okey, sekarang ni memang dah wajib beli beg, dah tak boleh untuk nak guna beg-beg lain. Okey, kita daftar akaun, buat deposit dan
terus kita boleh pergi ambil bag. Dan dekat dalam akaun Lalamove kita nanti akan masuklah ID bag semua tu kan. Okey, selanjutnya daripada Muhammad Hakimi. Bang, nak tanya kalau motor road tag habis boleh tak daftar? Okey, macam baru nak daftar ni, dia akan minta detail tentang kita punya kenderaan lah. Termasuk juga dengan road tag ni kalau tak salah. Okey, kalau nak tukar kenderaan itu, saya tak perlu road tag. Tapi kalau baru nak daftar ni, dia akan minta lah semua detail-detail tu. Kalau road tag dah mati ke, road tag dah habis, kena hidupkan dululah. Okey, sebelum nak buat pendaftaran dengan Lalamove ni. Okey, selanjutnya daripada Coklat Free Tea. Macam mana nak elakkan barang ataupun produk non halal? Okey, biasanya customer ni dia akan order dan dia letakkan note dekat bawah tu. Okey, dia akan letakkan bawah tu, note dekat bawah tu, frozen non halal ke ataupun apa-apa sajalah, alkohol ke, beer ke, apa-apa sajalah kan yang non halal, dia akan letakkan dekat bawah tu. Contohnya misalkan, okey, katakan dia tak letakkan apa-apa note and then kita pun pergi pick up. So kita tak tahu barang tu memang non halal. Kan, okay. Dan bila dah sampai dekat tempat pick up, barulah kita tahu, okay, dia suruh hantar barang-barang yang kita sebagai Muslim tak boleh nak hantar lah kan. Okay, so kita cakap baik-baik dengan customer tu dan kita minta customer tu untuk cancel dan buat order barulah, okay, untuk yang non-Muslim yang ambil order tu. Okay, so kita ataupun kalau customer tu tak nak cancel, kita kena check dengan CS lah. Tak ada pilihan lain, kena check dengan CS untuk minta CS yang cancelkan order tu. Okay, selanjutnya daripada Din Ahmad. Kalau saya apply job ni yang naik kereta punya boleh ke? Saya bawa isteri saya sekali, mohon share. Oh, dia nak bawa isteri dia. Okey. Sekarang ni kalau apa yang saya dapat nampak sekarang ni yang bawa motor pun ada yang bawa dia punya pasangan lah. Okey. Tak tahulah girlfriend ke, isteri dia ke, tapi boleh je kan nak bawa kita punya kawan ke kan sebagai peneman untuk buat job ni. Ada yang bawa anak pun boleh juga. Yang naik kereta lah kan. Okey, yang naik kereta tu ada yang bawa wife sebenarnya. Banyak juga sebenarnya driver yang bawa peneman, ada bawa anak, bawa isteri kan dekat sebelah untuk buat job Lalamove ni. Boleh sebenarnya. Boleh bawa isteri sekali sebab kita bukan buat perkhidmatan bawa penumpang. Okey, bawa penumpang tu lain cerita lah, memang tak boleh lah nak bawa kita punya wife sekali. Tapi kalau kita bawa barang ni boleh untuk bawa kita punya peneman dekat sebelah. Okey. Selanjutnya daripada Muhammad Alif Abdullah. Saya akaun Lalamove motosikal. Macam mana nak buat akaun Lalamove untuk kereta ya? Saya daftar, dia akan keluar perkataan anda sudah mempunyai akaun. Okey. Lalamove ni tak ada sediakan satu function ataupun satu button untuk kita boleh switch kita punya kenderaan. Okey, contoh kita ada motor and then kita nak pakai kereta pula nak pergi buat job. And then besok punya nak pakai motor pula, kita boleh switch kenderaan macam tu. So dia tak ada function yang macam tu. Okay. So kalau kita dah daftar akaun motor, kita kena pakai motor je untuk pergi ambil job. Okay. Dan selama 2 bulan kita pakai motor tu, okay, kita tak boleh untuk buat job kereta lah. Okay. Lepas 2 bulan tu barulah boleh kita untuk tukar kita punya kenderaan. So bila dah ada akaun motor ni, kena pakai motor lah. So that's why dia akan keluar perkataan anda sudah mempunyai akaun. Okay, sebab kita gunakan email yang sama, nombor telefon yang sama. So kita dah ada akaun untuk motosikal. So tak boleh lagi untuk nak pakai akaun yang sama untuk nak buka satu lagi akaun kereta. Okay. Okay, selanjutnya daripada Syahidin Marsidi. Bos, nak tanya kalau guna beg lain selain beg Lalamove boleh ke nak scan? Maaf, saya budak baru nak buat Lala, tak ada beg. Okay. Sekarang ni kalau buat pendaftaran sebagai rider kan, okey, kita memang dah wajib untuk beli beg, okey. Company dah pun tetapkan setiap rider baru yang baru mendaftar sebagai rider ni, okey, memang wajib tu buat depo dan beli beg lah, okey. Berbanding yang dulu kalau yang daftar dulu kan, okey, yang daftar tahun-tahun sebelum-sebelumnya ni pun macam apa, kalau tak ada beg mesti kita boleh pakai beg-beg lain untuk buat job Lalamove ni, okey. Tapi dah keluarkan satu rule yang baru ni, okay, kita kena wajib untuk beli beg. Tak boleh nak pakai beg-beg yang lain. Kalau macam kita tengok rider ada yang gunakan beg lain kan, ada beg macam-macam lah color, macam hijau, hitam, pink semua tu kan, okay. So itu mungkin rider lama lah, okay, yang daftar tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau yang daftar sekarang ni memang wajib kena beli beg. So apa tadi, selain daripada beg Lalamove boleh ke nak scan? Okay, untuk nak scan tu selain daripada beg Lalamove memang tak accept lah. Okay, memang company totally memang tak accept lah. Okay, kecuali beg Lalamove je. Dia dah pun set dekat dalam sistem, dia akan detect beg orange yang ada logo burung tu kan. Itu je dia akan detect. Selain daripada tu dia tak akan detect. Bang, macam mana nak naikkan rating Lala setiap hari makin kurang? Okay, rating Lala ni dia
kita kena rajin ambil job lah. Okay, untuk nak naikkan rating Lala ni dia tak ada pilihan lain. Kita kena rajin buat job setiap hari. Okay, tak kisahlah job kecil RM5 pun. Okay, kalau naik motor lah. Okay, yang buat pakai motor tu, okay, rajin-rajin untuk ambil job kecil ni. Okay, kalau muka tak malu, boleh minta lah, okay, dekat customer untuk ratekan kita 5 star. Okay, kalau kita buat servis yang bagus lah untuk diorang. Okay, minta diorang untuk ratekan kita punya account tu 5 star lah. Okay, supaya rating kita ni naik dengan lebih cepat. Sebab kalau satu orang customer yang bagi bad rating kat kita, terus rating kita akan menjunam, jatuh ke bawah. Okay, banyak dia akan turun. Kalau seorang customer bagi bad rating untuk satu rating kat kita, dia akan turun dengan mendadak lah. Okay, so nak naikkan dia tu agak susah sebenarnya. Kita kena buat banyak job juga untuk nak naikkan kita punya rating ni. So agak struggle sikit lah. Okay, nak naikkan rating ni memang agak struggle sikit. Kita kena buat job banyak lah untuk nak naikkan kita punya rating tu. Okay, so monkeys drama. Okay, kalau ambil stiker tapi tak tampal boleh je kan? Pandai-pandai sendiri lah kan? Okay, dia bukan macam ni. Bukan kita pergi ke HQ tu dan HQ bagi kita stiker and then kita balik rumah baru kita nak pasang kan. Tak, bukan macam tu. Kita kena buat appointment dulu dekat dalam apps kan. Okay, dan dia akan bagilah masa dan tarikh yang kita kena pergi ke HQ untuk pasang stiker. So bila kita dah bawa kereta untuk pergi ke sana atau membawa kenderaan apa saja yang kita nak pasang stiker tu dekat sana, so staff dekat sana yang akan pasangkan stiker tu. Okay, so dah tak ada lagi dah. Okay, ambil stiker tu bawa balik rumah, nak pasang ke tak nak pasang ke terpulang. Tak, dia pun lagi cerdik ataupun dia lagi pandai daripada kita sebenarnya. Okay, bila dah pasang stiker tu, kita kena tunjukkan bukti kepada dia juga setiap bulan tu. Okay, ambil gambar, tunjuk tangan macam mana tah. Okay, nak menunjukkan bahawa stiker tu masih ada lagi dekat kereta kita untuk kita dapatkan bayaran insentif setiap bulan tu kan. Okay, sebenarnya daripada Waris Rosli, Abang Fik bagi tips dan target untuk dapatkan 1 kes minggu. Okay, saya pernah buat dapat 1 kes minggu pakai motor hari tu. Okay, ada video dia yang lepas ni, boleh cari balik. Okay, so tips untuk nak dapatkan 1 kes minggu ni, dia kena rajin kayuh lah. Okay, sebab saya waktu tu juga saya target satu hari tu saya mesti kena dapatkan RM180 ataupun RM200 dan ke atas lah. Okay, ada hari yang saya berjaya dapatkan RM200 ke RM230, RM235 macam tu lah. Okay, satu hari tu, dan ada 2-3 hari jugalah yang saya dapat kejar target tu. Dan ada hari yang saya tak dapat. Okay, ada yang dapat dalam RM1.5, ada yang dapat RM130, RM170. So saya cover balik dengan hari-hari yang seterusnya lah. Okay, kita kejar balik target kita tu untuk hari esoknya tu. Tapi make sure lah, okay, kalau nak kejar RM1,000 seminggu ni, dia kena buat awal, dia kena start awal sebenarnya. Okay, waktu paling baik start pukul 9 pagi lah. Okay, start pukul 9 pagi, 8.30 tu dah standby makan semua kan, dah siap. Standby untuk kita tunggu tengok job. Okay, job mana yang kita nak, okay, kita ambil lah. Okay, satu lagi juga tips nak dapatkan 1 kes seminggu ni, saya banyak buat double job. Ada juga buat triple job, tapi kebanyakan double job lah. Okay, double job dan ambil 2 job pergi hantar, ambil 2 job pergi hantar macam tu lah. Tapi pastikan tempat yang sama lah. Okay, nak pergi hantar tu ke tempat yang sama ataupun tempat yang dekat-dekat dengan kawasan sekitarnya tu. So dia lebih cepat lah untuk kita nak kejar target 1 kes seminggu tu. Okay, sebenarnya daripada Smoky Crew. Okay, ingat nak buat Lala ni bang, okey ke? Okey, kalau tanya okey ke tak ni, dia bergantung kepada individu sendirilah. Okey, kalau bagi saya, kalau nak buat part time ni okey lah kan, untuk tambah-tambah pendapatan. Tapi kalau nak buat full time ni, dia kena fikir balik lah. Kena fikir 2-3 kali lah sebelum nak buat full time ni. Sebab dia agak tak berbaloi untuk nak buat full time. Lebih-lebih lagi kalau yang ada komitmen tinggi lah. So kalau nak buat full time yang masih bujang kan, yang tak ada apa-apa komitmen tu, rasanya still okay. Tapi kalau yang ada komitmen tinggi tu, tak digalakkan untuk buat full time. Okay, daripada Bro Shah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berharap tuan jawab soalan saya ni, kerana saya yakin ramai yang ingin tahu. Okay, apa dia tu? Apa yang patut kita buat jika bila dah hantar barang dekat customer, sepatutnya mereka sediakan cash tetapi mereka tak nak bayar. Mereka bagi alasan, bagi nombor akaun dan akan transfer, tapi masih tak nak bayar. Itu sahaja. Terima kasih. Okey. Ini masalah dekat penghantar, masalah dekat penerima itulah. Okey. Contohnya kita dah pergi hantar barang tu dekat rumah penerima ataupun dekat premis dia lah. Okey, tiba-tiba premis dia tu tak ada orang. Okey. Dan dia tak ada dekat premis dia tu. So apa yang kita perlu buat lah, macam based pada saya punya experience,
saya pergi hantar barang tu, and then bila saya dah sampai dekat sana, owner yang nak ambil barang tu tak ada, and then saya akan minta duit tu dekat orang yang ambil barang tu dulu, then saya akan minta dia claim balik lah dengan owner yang order tadi tu kan. Okay, so macam mana pun saya akan tunggu juga untuk dia buat pembayaran waktu tu. Ini job cash lah kan. Okay, job cash. Saya akan tunggu dia buat pembayaran waktu tu juga. Tak kisahlah kalau dia nak bayar secara bank in dekat saya waktu tu, ataupun nak bayar secara cash waktu tu pun saya terima. Okay. So kalau nak tunggu dia bagi dia buat pembayaran dekat kita tu agak agak lama, agak lambat juga sebenarnya. Kadang-kadang customer ni dia terlupa, ataupun kadang-kadang customer ni dia mungkin tak nak bayar terus. Itu risiko dia bila kita tinggalkan barang and then kita bagi nombor akaun untuk dia nak bayar dekat kita. So akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan delaykan kita punya pembayaran, buat macam indah tak indah kan, sebab barang dia dah dapat. So pembayaran ni lantak kau lah kan. Ada yang macam tu, tapi ada yang okey tu okey, dia akan buat pembayaran terus. Tapi yang macam bro ni cerita ni, dia suruh tinggalkan nombor akaun tapi masih tak nak bayar kan. Ini based pada attitude customer tu lah. Okay, dia suka delaykan pembayaran buat rider dan driver ni. So apa yang saya boleh bagi tahu adalah tunggu sampai dapat kita punya payment, baru kita gerak dan baru kita bagi dia punya barang. Okey, kalau macam dia tak nak bagi juga kita punya duit tu kan, okey, kita minta dekat siapa yang terima barang tu. Kalau contoh tak ada orang dekat rumah tu dan dia minta kita tinggalkan barang, kita kena make sure dia bayar waktu tu juga sebelum kita nak pergi ke tempat lain. Kalau tak, cakap apa, jangan bagi barang dekat dia orang kan. Okey, kita pegang dulu barang tu sebab apa? Sebab dia tak bayar lagi dekat kita. So make sure kita dah dapat payment, barulah kita gerak dan tinggalkan barang dia. Okey, daripada La Cafe. Bang, kalau cash out duit dari Lala Apps, berapa lama ia selalu akan masuk dalam akaun bank kita? Okey, kalau nak cepat, korang request untuk transfer hari Ahad. Okey, dan dia akan masuk hari Isnin pukul 10 malam. Okey, satu hari lagi korang request untuk transfer hari Rabu dan dia akan masuk dekat dalam akaun kita hari Khamis pukul 10 malam. So hanya 2 hari ni saja. Okey, hari Isnin dan juga hari Khamis dia akan buat pembayaran lah. Okey, yang nak request untuk buat transfer dekat dalam akaun ni lah. Okey. So hari-hari lain dia tak akan buat pembayaran dekat kita. Okey. So kalau korang minta transfer hari Selasa, mesti kena tunggu hari Khamis. Korang minta transfer hari Jumaat, mesti kena tunggu hari Isnin. Okey, so nak cepat minta transfer hari Ahad. Okey, dan dia akan masukkan dekat dalam kita punya akaun pada hari Isnin nanti. Okey. Okey, so daripada Siti Rahmah. Okey, Assalamualaikum Fik. Waalaikumsalam. Akak nak tanya, kalau kita guna kereta lain selain kereta yang kita daftar awal dulu, boleh tak ya? Tak boleh kak. Kena guna kereta yang akak daftar awal-awal tu je. Okey, kalau guna kereta lain tu, risiko kena ban tu sangat tinggi lah. Okey, takut customer ni report kereta tak sama dengan dalam dengan dalam apps dia tu kan. So pastikan kita gunakan kereta yang sama. Kalau kereta rosak, make sure tukar kenderaan yang kita guna sekarang ni lah. Okey, itu solusi yang terbaik. Okey, sebenarnya daripada Hisham Ahmad. Salam Fik, saya dah register pakai kereta, tapi mana lebih worth it? Kereta atau motor? Okey, kalau nak tanya mana lebih berbaloi, bagi saya dia ada pro and con lah. Okey, pro and con dekat sini. Okey, kalau pakai motor, fare dia lebih rendah. Okey, dan kita kena bekerja pun lebih lama lagi dekat atas jalan sebenarnya. Kalau pakai kereta, fare dia agak tinggi sikit. Dan waktu bekerja kita pun mungkin agak kurang sikit kan kalau pakai kereta. Okey, so berbaloi ke tak tu itu pilihan masing-masing lah. Okey, kalau yang yang buat pakai motor tu dia punya maintenance tu lebih rendah sikit lah berbanding yang buat pakai kereta ni. Maintenance of course lebih tinggi lagi kan pakai kereta. So nak jimat better pakai motor lah. Okey, dan kita kejarlah berapa target yang kita nak tu. Okey, kalau selagi mampulah, okey, selagi kita selagi kita boleh buat hari tu, kejarlah berapa target yang kita nak. Okey, so tanya berbaloi ke tak, better buat pakai motor lah. Kalau nak tanya berbaloi ke tak, better buat pakai motor. Okey, sebenarnya daripada Muhammad Arif. Salam Fik, nak tanya. Waalaikumsalam. Lala Move ni valid semua negeri ke? Sebab masa daftar itu Kuala Lumpur, Penang, Melaka dan Johor. Adakah Lala Move ni hanya 4 negeri saja? Sebab saya berada di Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan kalau tak salah saya pernah pergi dekat, tapi sampai Nilai je. Tempat lain macam Seremban ke, Kuala Pilah ke, mana lagi, Jelebu ke, saya tak sure dekat sana ada ke tak Lala Move ni. Okey, sebab saya pernah sampai dekat Nilai je. Itu pun hantar daripada area Lembah Kelang ni pergi ke Nilai, dan alhamdulillah dekat Nilai pun saya mesti boleh dapat job, okey, untuk balik ke Kuala Lumpur lah, untuk balik ke Lembah Kelang balik. So
Dekat tempat-tempat lain tak sure. Tapi saya pernah pergi kat Nilai je. Tapi adalah job dekat Nilai tu. Okey, daripada Nur Zafirah nak tanya, macam mana kita nak tahu kalau tempat kita tu available untuk jadi driver? Sebab saya duduk Johor tapi daerah lain. Tak sure daerah saya ni boleh ke tak. Okey. Dia macam ni. Saya dah jawab dulu komen dia ni. Komen Nur Zafirah ni. Secara reply lah dekat bawah tu kan. Okay. Dia macam ni, cuba buat order dulu dekat kawasan tu, ada tak driver ataupun rider yang datang ambil. Okay. Maknanya kalau ada driver yang datang ambil, maknanya boleh lah untuk buat lalu move dekat situ kan. Okay. So kalau tak ada driver yang datang ambil tu, maknanya kawasan tu tak boleh, tak ada driver lah. So belum masuk lagi perkhidmatan lalu move ni dekat situ. So kena try dulu lah. Okay. Kena try dulu dekat situ. Ataupun mungkin tanya kawan-kawan yang pernah buat ke. Kalau tak ada kawan-kawan, memang kena buat cara macam tu lah. Okay, try dulu buat order. Pergi hantar dekat mana tempat-tempat yang terdekat. Rumah kawan ke, rumah kakak ke kan. Okay, hantar barang. And then tanya sendiri dengan driver yang datang pick up tu. Okay. Soalnya daripada World Government. Bang, kalau customer bayar cash dekat drop off, macam mana nak tolak commission? Sebelum atau selepas? Okay, commission ni ditolak selepas kita dah pun drop off barang. Okay, selepas kita dah pun hantar barang dan kita slide untuk drop off barang tu, and then lepas tu baru commission Lala akan tolak. Okay, dia tak akan tolak di awal masa kita slide job tu. Okay, masa ongoing job tu pun dia tak akan tolak lagi. Dia akan tolak masa kita dah pun selepas drop off barang. Okay. Okay, daripada Muhammad Syahrizan Ahmad Maidin. Sebelum gerak ke tempat pick up, biasanya memang call customer ke atau chat saja? Okay, nak cepat sebenarnya kita kena call customer. Okay, sebab kalau chat ni kadang-kadang customer ni dia tak tengok sangat handphone, dia busy dengan kerja-kerja dia kan. So nak cepat memang kena call lah. Okay, kalau chat tu mungkin agak lambat untuk dia nak reply. Dan kita nak pick up pun lambat lah nanti. So lebih better adalah call customer tu. Okay, daripada Boy Squad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya Lala Kit untuk driver macam mana nak register? Okay, boleh register dekat dalam apps. Okay, pergi dekat bahagian help center tu. Okay, dan kemudian terus register dekat sana untuk kita pasang stiker untuk kereta lah. Okay. So nanti dia akan bagi tarikh untuk kita pergi ke HQ dan buat pemasangan stiker dekat sana. Okay, daripada Ijat Taji. Bang, nak tanya kalau dapat job berapa kilometer dari tempat kita yang berbaloi untuk kita pergi ambil sebagai rider? 10 kilometer berbaloi tak? Okay. 10 km ni agak tinggi juga, agak jauh juga untuk nak pergi ambil job tu. Okey, kalau macam saya akan ambil job bawah 5 km. Okey, 5, 4, 3 tu saya akan consider boleh pergi ambil lah. Okey, kalau 6, 7 km tu agak jauh dah. Dia depends jugalah kalau tambang tu lebih besar daripada lebih besar daripada tempat kilometer kita nak pergi ambil tu, saya akan ambil lah. Ataupun tempat tu memang sunyi, tak ada job kan, so tak ada choice lain, kena ambil jugalah job tu. So kalau 10 km ke atas ni, kalau rasa berbalik boleh pergi ambil. Kalau macam saya tak akan ambil 10 km sebab bagi saya terlalu jauh untuk kita nak pergi ambil dan nak pergi hantar. Okay. Azhar Arifin nak tanyalah pasal Lala Move minta gambar masa lepas kita slide drop off. Tu gambar plate motor beserta bag atau saya sekali. Okay. Selepas drop off memang sekarang ni memang Lala Move ada request ataupun customer tu ada request untuk ambil gambar. Okey, untuk nak pastikan kita ni betul ke tak hantar dekat orang ataupun penerima yang tepat. Okey, so memang lepas drop off tu kalau dia request untuk nak ambil gambar, okey, boleh tengok dekat sebelah ni. Okey, dia ada request dekat atas tu. Okey, so memang kita kena ambil gambar lah. Okey, kita kena ambil gambar penerima tu beserta barang yang kita hantar tu. Okey. Dan kita kena hantar dekat dalam apps tu lah untuk yang hantar tadi tu ataupun sender tadi tu dia boleh tengok lah. Okay, job ni barang ni betul ke dia hantar ke penerima yang sama kan. Okay, so yang bawah tu dia tanya gambar beserta bag tu, itu sebulan sekali kalau tak salah saya. Okay, memang kena buat macam tu. Okay, memang Lala Move minta untuk kita ambil kita punya bag dan juga nombor plate lah untuk dia nak pastikan kita ni adakah kita pakai motor yang sama, adakah kita pakai bag yang sama kan. So dia nak make sure benda tu, so dia suruh kita ambil gambar. Okay, last soalan dekat sini adalah saya dah ada bag Lala tapi tak beli jaket lagi. Selalu ada problem Lala Kit bila slide job. Member cakap kena beli jaket Lala dulu baru settle masalah ni. Betul ke? Okey, saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Saya sebenarnya beli bag je dekat HQ hari tu. Okey, masa saya tukar pakai motor hari tu. Dan saya tak beli jaket.
Tapi memang ada masalah ni lah. Okey, sebulan 2 bulan macam tu akan ada masalah yang sama macam apa yang tanya ni cakap lah. Okey, dia tanya kalau beli jaket kalau tak beli jaket apa kena lalakit. Macam saya kena hari itulah. Okey, saya beli beg dan saya tak beli jaket. Tapi 2 bulan awal tu cakap apa dia akan keluar lalakit lah. Tapi lepas daripada tu bila saya dah banyak buat job and then bila yang saya ada ceritakan dekat dalam video saya lepas ni yang pasal lalakit ni kan, okey, saya dah tak scan untuk job bag tu, start daripada situ lah. Okey, dah jarang keluar untuk lalakit ni. Memang ada keluar tapi macam apa dia tak selalulah. Okey, dalam seminggu tu mungkin sekali, 2 kali, 3 kali macam tu lah. Okey, tapi lepas tu semua job boleh dapat lah. Okey, so ada bag je dah pun memadai lah. Okey, jaket tu dia pilihan lah, kalau nak beli boleh, tak nak beli pun boleh, tapi yang penting kena ada bag. Okey, so itu saja aku rasa untuk video aku kali ni. Untuk aku jawabkan segala komen-komen yang korang letakkan di video aku ni. So semoga dengan perkongsian aku ni ataupun penjelasan aku ni membantu lebih ramai lagi lah orang-orang dekat luar sana untuk nak memulakan perkhidmatan Lalamove ni. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi untuk next video akan datang. Okay, dan jangan lupa kalau korang belum subscribe ataupun baru jumpa channel aku ni, okay, please subscribe dekat bawah ni dan tekan button like untuk video ni. Okay, so jumpa lagi untuk next video akan datang. Aku Fit Firdaus ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.